Hai, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ialah Muhammad Ikhwan bin Muhammad Nasir. Nombor kad matrik saya ialah 85012309502100. Saya mengambil jurusan dalam bidang Bachelor of Information Technology yang berpusat di Learning Center Sungai Petani. Baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan hasil daripada laporan yang telah ditulis, iaitu mengenai analisis dan juga cadangan kepada permasalahan komunikasi di dalam keluarga. Hasil daripada penulisan dan juga laporan, terdapat 4 faktor komunikasi yang lemah antara ahli keluarga yang boleh menyumbang dan juga memberi impak kesan negatif kepada sesebuah keluarga itu. Faktor yang pertama ialah tidak mendengar dengan baik. Faktor yang kedua pula ialah meninggikan suara ketika berkomunikasi. Faktor yang ketiga pula ialah sering menyalahkan pasangan. Dan faktor yang keempat ialah bercakap tanpa berfikir. Untuk faktor yang pertama, iaitu tidak menjadi pendengar yang baik. Okey, untuk permasalahan ini, jika seseorang itu ataupun pasangan sedang berkomunikasi dan salah seorang dari mereka tidak menjadi pendengar yang baik, maka ia akan memberi kesan ataupun impak yang negatif kepada pasangannya tersebut. Selain daripada itu, sewaktu komunikasi itu berlangsung, mesej-mesej ataupun idea-idea yang hendak disampaikan akan sukar untuk difahami. Ini kerana ia tidak memberi perhatian kepada pasangannya sewaktu berkomunikasi. Dan akhir sekali, kesan ia boleh membuatkan pasangan kita berasa kecewa dan juga sedih. Namun, jika seseorang individu itu ataupun pasangan boleh menjadi seorang pendengar yang baik, ia akan memberi impak yang sangat positif. Di antaranya ialah ia boleh mewujudkan rasa dihargai dan lebih dihormati ketika berkomunikasi, lantas ia boleh menambahkan perasaan kasih dan sayang di antara mereka. Faktor yang seterusnya ialah meninggi suara ketika berkomunikasi. Setiap pasangan ataupun ahli keluarga yang terlibat ketika berkomunikasi haruslah memiliki perasaan bertanggungjawab serta bersedia untuk memberi komitmen sepenuhnya. Ini adalah kerana ketika kita memberi komitmen sepenuhnya, kita akan memahami segala kehendak dan juga keperluan pasangan kita. Seterusnya, untuk menjadi seorang pendengar yang baik, maka penyampai maklumat itu haruslah juga menyampaikan segala maklumat dengan jelas, terang dan tepat. Maka barulah kita boleh menjadi seorang pendengar yang baik. Berikutnya adalah contoh ataupun situasi yang sedang berlaku ketika berkomunikasi. Di dalam gambar tersebut menerangkan bahawa ketika di dalam suatu perbincangan, salah seorang daripada pasangan tersebut telah meninggikan suara serta gagal untuk mengawal emosinya, maka ia akan menyebabkan berlakunya pula kepada permasalahan yang lain akibat daripada kegagalan untuk mengawal emosi. Kesan dan akibat daripada meninggi suara ialah akan terjadinya kegagalan untuk mengawal emosi ketika sedang berkomunikasi. Pasangan akan menjadi marah serta kecewa. Baik, menurut Aziz 2002 yang dipetik dari sebuah artikel, ia menyatakan mesej akan terganggu sewaktu proses komunikasi sekiranya keadaan yang bingit. Penggunaan bahasa yang kasar serta kurang sopan juga akan dipilih sewaktu berkomunikasi sekiranya menggunakan nada suara yang tinggi. Faktor yang seterusnya ialah menyalahkan pasangan. Seringkali dalam pertelingkahan ataupun pertikaian, pasangan kita akan menyalahkan pasangannya yang sendiri. Secara tidak sedar, pasangan akan terus mengungkit ataupun mengimbau kembali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sewaktu dahulu. Sifat ini adalah satu sifat yang tidak bertanggungjawab. Menyalahkan orang lain adalah satu perkara yang mudah ataupun senang hendak kita lakukan. Namun ia tidak akan sesekali memberi manfaat ataupun faedah dalam mencari jalan penyelesaian. Menurut Aziz 2002 yang dipetik daripada sebuah artikel, perlakuan ini akan menambah lagi kesukaran dalam mencari punca sebenar kepada masalah
dan ia juga akan menghalang daripada seseorang itu untuk berubah menjadi kepada ke arah kebaikan. Faktor yang terakhir, iaitu faktor yang keempat, ialah bercakap tanpa fikir ketika berkomunikasi. Hal ini sering terjadi sewaktu berkomunikasi ketika konflik ataupun krisis sedang melanda seseorang pasangan itu. Ketika itu, pelbagai reaksi akan muncul seperti marah, kecewa dan beremosi. Pertuturan ataupun pemilihan perkataan yang kasar juga akan digunakan kerana mengikut perasaan ketika berkomunikasi. Akibat daripada itu ataupun kesan, ia akan mengganggu perasaan pasangan kita itu. Menurut Aziz 2002 yang dipetik daripada sebuah artikel, kecederaan emosi akan berkurangnya sekiranya perbuatan meminta maaf dilakukan dengan kadar segera. Ini adalah satu perbuatan yang mulia ketika sesuatu krisis itu sedang berlaku. Dan jika kecederaan emosi akan kekal selagi pelaku tidak memohon maaf dan akan menjurus diri berasa lebih tertutup untuk berkomunikasi di masa hadapan. Berikut adalah langkah-langkah ataupun kawalan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dalam menangani isu ini. Antaranya ialah dengan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM telah menjalankan program pendidikan kesejahteraan keluarga. Objektif utama program ini adalah untuk mendekati masyarakat di luar bandar dalam memberi pendedahan kepentingan komunikasi di dalam keluarga. Seterusnya ialah dengan bantuan Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka telah menjalankan kempen melalui media-media sosial. Di dalam kempen ini, dengan bantuan tenaga-tenaga kaunseling yang berada di dalam kementerian, telah mengajar masyarakat di luar sana bagaimana untuk mengurus emosi, jiwa dan juga pelbagai lagi bentuk komunikasi yang wujud di luar sana. Dan yang terakhir sekali ialah melalui institusi pendidikan pengajian tinggi. Institusi pendidikan pengajian tinggi dilihat adalah satu tempat yang strategik di mana kedudukannya dikelilingi oleh penempatan-penempatan masyarakat. Pelbagai program-program telah diwujudkan atau telah dilaksanakan dalam memberi kesedaran dan pendedahan kepada masyarakat setempat.